taklah kita tengah. Kan? Dan Lepas. Okay, alright. So, comel sebenarnya. Apa ni, ramai yang puji Aida Jebat sangat comel dengan rambut pendek sekarang ni. Ya. Tak tahu, cuba tanya Remy. Comel tak Remy? Saya comel tak? Ada kan, Remy ada dengar tu. Okay, kita bila mula terus okay, so soalan pertama untuk Aida Jebat ni, okay. Okay, ni soalan tadi yang ada dekat Melody. Sebab kan ni, actually first time kan Aida potong rambut pendek macam ni untuk shooting, means potong betul-betul. Selama ni pakai wig je kan? Ni first time lah. Okay. So, macam mana, apa faktor yang mendorong Aida rasa macam, okay, you know what, kali ni aku tak nak pakai wig, aku nak potong rambut betul-betul? Bagi saya macam untuk dapatkan sebagai seorang pelakon tu, you kalau nak masuk dalam karakter tu, baju kena tepat. Lepas selain daripada macam cara lakonan lah, so baju kena tepat baru rasa macam oh ni betul-betul aku watak ni lah. So antara yang berperanan ialah rambut. Sama juga macam contohnya macam kalau artis lelaki yang lain, kalau kita biasa tengok contoh Remy ke atau siapa-siapa yang berpengalaman, dia orang akan macam oh kalau cerita ni aku nak kena kurus ni macam ni sebab watak dia macam ni. Yang ni pula aku nak kena gemuk sebab macam tu lah. So ini antara cakap, it's not sacrifice lah tapi tanggungjawab. Live sekejap lagi di Melody. Siapa ni? So tanggungjawab sebagai seorang pelakon katanya. Okay, apa lagi? Okay, soalan kedua ni ada ni, bagaimana musim PKP ni memberi impact terhadap kehidupan Aida Jebat? Tak busy macam-macam biasa ke macam mana? Dia memang ada macam restrict sikit lah sebab kita dah biasa keluar untuk pergi meeting dan sebagainya, tapi the positive things is kita tahu macam mana nak handle benda melalui online. Okay. So walaupun kita bekerja di luar, kita tetap bekerja melalui internet lah. So that's the best thing, and yang paling best sebab sebelum ni kita shooting, kita rasa macam bila dah aku nak cuti, bila tengah shooting tu kan, esok aku cuti. So this time macam ambil kau cuti banyak sekali. And I'm very lucky sebab my family memang with me. Selalunya diorang memang kat Melaka, so I seorang kat KL. So this time memang kira diorang terperangkap dekat KL. Kalau PKP dan esok PKP dia macam tak boleh balik. Okay. So I'm happy lah because my mom semua ada dengan I. Oh, sebenarnya memang kebetulan je sebenarnya. Diorang just like visit you dekat KL lepas terperangkap. Yeah, diorang visit because of my birthday is on 17. So PKP on 18 ke 19. So that's why diorang tak sebab balik. Macam tu. Habis cukup ke baju diorang tu? Cukup. Jangan risau. Okay, kita ada soalan daripada Hara Metro. Adik Aida Jebat ada tonton filem lakonan Jello atau Nora Danish ke untuk watak ni? Orang pendek tu. Secara jujurnya saya tak tengok sangat movie untuk apa-apa reference untuk watak ni. So saya hanya macam based on the script dengan situasi yang berlaku. And of course lah dengan bantuan Remy, he's very like professional lah. Dia antara pelakon yang I rasa macam wow, ini memang orang aku akan kerja lagi ya. Dia memang macam very into the kerja lah. So I like this kind of people sebab dia buat kita rasa macam aku pun nak kena bagus juga macam dia. Kalau tak nanti kita macam kat bawah macam tak mau. So apa-apa yang saya tak faham saya akan macam researchkan dia. Ni Aisyah nak cakap apa lah. So that kind of conversation buatkan cerita and watak semua orang jadi menarik lah. Macam tu. So kalau nak cakap drama apa yang saya buat reference, tak ada sangat pun. Saya just macam tengok untuk look dia. Tapi the way dia cakap dan sebagainya semua mengikut situasi lah. Okay, jadi mungkin adik boleh cerita lagi, elaborate lagi tentang watak adik dalam cerita Bukan Gadis Biasa ni. Apa yang tak biasa, yang luar biasa sangat dengan gadis ni? Okay, untuk cerita untuk watak Johanna ni, dia sebenarnya dia macam ni lah, cerita dia macam mengisahkan kalau ikutkan ramai je remaja yang mengalami masalah ni.
Okay, Okay. senang cakap kat sini ramai yang ada isu tentang macam pengkit ataupun sebagainya, macam mana diorang boleh develop perasaan untuk tidak suka lelaki. Bukan tidak suka, diorang sebenarnya suka tapi dia rasa macam bahaya ataupun rasa macam tak selamat bila ada lelaki macam tu. So diorang akan lebih ke arah perempuan. Tapi cerita ni bukan ke arah tu lah, cuma ada sedikit mungkin penonton akan rasa macam dia ni pengkit ke? Atau dia ni that kind of thing. So sebabnya kebanyakan orang yang mengalami masalah ni diorang alami macam daripada kecil ada orang cakap ada traumatized daripada kecil lah. So Pressure. perkara yang terjadi masa kecil tu mungkin saya boleh bagi tahu dekat sini, which is mak dengan ayah dia jual dia masa dia umur 6 tahun. Oh. Drugs because of So saya percaya memang berlaku bukan saja di Malaysia, malahan seluruh negara lah. Negara lain juga kan? Sebab Okay. lelaki kadang Mula. Tak apa. Adik boleh cakap, nanti kita boleh ada abang Remy Ishak kita untuk backup lelaki pula. Aduh. Okay, kita ada soalan lagi tak? Okay, kita ada soalan daripada Kai, iaitu daripada Murai.my. Okay, Aida Jubat hampir setiap tahun jadi duta kepada jenama baju raya. Tahun ni macam mana? Masih sama atau terkesan dengan PKP juga? tahun ni masih sama. Sebenarnya saya tidak sempat untuk buat photoshoot untuk baju raya Jaka dan Aryani sebab saya lambat balik pada umrah, dia orang semua dah settle, tunggu saya tiba-tiba PKP. Jadi apa yang diorang boleh buat, they just send to me the baju and I just need to do some of the photography sendiri. Tapi masih menjadi duta lah. Cuma apa yang merisaukan sekarang ni, apa yang mereka boleh buat ialah melalui online. Sebab dulu kan kita akan ada macam sale, orang boleh datang dekat butik, orang boleh datang dekat mall untuk beli. So kena ada marketing strategi yang lain lah. Tapi masih duta, alhamdulillah. Okay, so sekarang ni kiranya menjalankan semua aktiviti promosi semua online. Betul. Okay, alright. Okay, lagi-lagi ada soalan lagi betul-betul ada cepat tak? Okay. Boleh masukkan Remy ke? Tak boleh masukkan Remy ke kat sini? Boleh sebenarnya. Tapi takut nanti dia macam terlalu banyak soalan berterabur. Tapi boleh je kalau rakan media kita, since kita tengah interview tentang drama yang sama, kalau ada soalan Remy Ishak boleh tulis kat tepi tu, nanti kita bacakan, kita panggil Remy. Boleh kan Remy? Dia online je pun tepi tu. Kita ni ada soalan daripada Buzzing Malaysia. Okay, ada syuting atau drama yang ditangguhkan tak? Setakat ni tak ada sebab selalunya saya akan syuting 1 tahun 1 drama saja. Okay. Untuk tahun ni saya tak pasti macam mana. Masih lagi adalah yang dah hantar skrip, ada yang dalam pemerhatian, pemilihan, tengok macam mana, kalau ada yang sesuai mungkin saya akan buat. Kalau tak ada, saya masih menulis lagu dan juga projek untuk siapkan my album masih tangguh sebab album saya kita buat dekat Jakarta. So I tak boleh nak fly, tak boleh nak apa, so we just like record, take the melody sendiri and then record, hantar, itu je yang boleh buat for now. Yang tu your album sepatutnya release bila? Is it backdated lah? Yeah, actually it's on my birthday. Oh kan? Tapi tak sempat because saya pergi umrah, we just have another one more song yang tak siap lagi, tak sempat nak pergi record, so yeah, we delay lah. InsyaAllah nanti lepas habis PKP ni semua all out lah. So bila kita boleh expect the new date, the new release date? I'm not sure sebab mungkin kita punya plan sekarang ni, apa yang dah ada material dari sana dia hantar ke sini, saya akan cuba record dari sini. Tapi itu pun selepas PKP selesai sebab baru boleh keluar rumah. Ya, betul. Untuk pergi ke studio, so susah juga. Apalah, kena layan dululah, bukan gadis biasa. Okay, so speaking of bukan gadis biasa, bila start shoot dan berapa lama? Kita start shoot bulan 11. Akhir bulan 11 saya rasa, tak silap saya. 12, 1, bulan 2 habis.
22 ke 23 macam tu lah kita habis syuting 3 bulan and then satu pergi umrah dan dah. Lepas tu turun PKP. Masa syuting tu I rasa dia ambil masa dalam 3 bulan jugalah sebab plot cerita ni dia lain sikit. Dia bukan macam actually kita baru je tahu slot ni bersiaran untuk slot Akasia. So Akasia kalau tak silap saya dulu Isnin sampai Khamis, lepas tu dia dah lanjut Isnin sampai Jumaat. So this time saya baru dapat info kita akan bersiaran Isnin sampai Sabtu jam 7 malam. So dia akan berakhir pada hari raya pertama rasanya. Macam tu lah. Jadi it's something new yang mungkin juga akan beri good impact or feedback sebab sekarang ni semua orang dekat rumah and I hope the best for this drama lah. Okay, kita panggil Remy jugalah. Okay, Abang Remy. Remy Sab boleh join? Kita panggil dia. Okay. Ada tu, Remy ada kat tepi tu. Okay, Remy. Kita boleh gabung teruslah dengan Alalang adik kat sini kan. Okay, kita ada soalan sebenarnya daripada murai.my. Okay, Remy Sak, secara peribadi mungkin Remy boleh kongsikan sedikit bagaimana persiapan Aidilfitri. Awal soalan ni, Aidilfitri pada tahun ini memandangkan negara dalam PKP. Persiapan Aidilfitri tak ada prepare apa-apa lagi ni. Tak terfikir lagi buat Aidilfitri sebab Ramadan ni saya lebih fikir pada Ramadan ni macam mana nak menghadap Ramadan yang selalu kita buat tarawih tapi kita dah tak ada lagi tarawih. Lepas tu macam mana nak pergi bazar Ramadan. Lepas tu selalunya tiap-tiap Ramadan saya akan celebrate first Ramadan tu dengan family. Okay. Tapi bila PKP ni berlaku segala benda saya jadi macam semua stuck kan. Nak melangkah ke Syawal tu untuk raya tu tak terfikir lagi. Okay. Tapi mungkin tengoklah macam mana sebab saya pun dekat KL ni saya duduk sorang-sorang, saya tak ada bercampur dengan siapa-siapa. Dan mungkin saya akan cubalah untuk pulang ke Melaka berjumpa dengan family saya untuk celebrate hari raya tu. Okay, alright. Okay, kita ada soalan lagi pada Pocket TV. Okay, as lately ramai rakan-rakan artis dah mula berumah tangga. So bila nak dapat good news daripada Remy Ishak sendiri? Saya sendiri pun duk tanya juga ni, bila masa nak kahwin, bila lah Tuhan nak hantar jodoh kat aku ni kan. Duk tunggu juga ni hari ke hari, tapi belum sampai, belum ada lagi jodohnya tu kan. Boring kat sebenarnya bila nak lah bila time PKP ni kan, bila duduk seorang kat rumah tu rasa macam aduh alangkah indahnya kalau aku dah berkahwin, ada partner kan. Boleh lah bergurau senda, mencubit ke apa kan. Tapi tak ada, nak buat macam mana, frust. Saya jadi depressed jugalah bila duduk seorang main dengan kucing kan. Aduh, ya betul. At least ada family kan. So Remy memang seorang lah, quarantine seorang ni? Quarantine memang seorang duduk dekat rumah. Memang pincang lah. Tak ada buat benda lain lah selain daripada siram pokok bunga, lepas rumah. Lepas tu saya check email. Banyak benda yang saya buat yang saya tertinggal waktu saya syuting. Contohnya macam ada all those emails yang lama saya tak check. And then buat cleaning on my file on komputer dan ada sepatutnya saya terlibat dengan 2 buah filem untuk tahun ni, tapi disebabkan PKP, disebabkan coronavirus, saya syuting terpaksa ditangguhkan. So saya mendalami setiap skrip yang telah diberikan kepada saya lah dengan lebih dalam. Okay, ni kita ada soalan pada Buzzing Malaysia. Dia kata ada nampak dekat IG Remy tau yang Remy ni ada bantuan bersama NGO Ustaz. Macam tu.
Yes, sebab benda ni saya banyak receive lately lah since PKP ni dijalankan. Sebelum ni orang banyak bagi bantuan kepada frontliners dan sebagainya, tapi kita terlupa pula di sebalik frontliners tu ada lagi orang yang lebih memerlukan, di mana mereka-mereka ini bekerja secara harian. Ada yang bekerja di pasar malam, niaga pasar malam, ada yang pendapatan dia daripada harian, tapi disebabkan PKP dia orang dah tak dapat income and dia orang dah start rasa risau, rasa macam mana nak teruskan hidup. So dia orang tak tahu macam mana lagi nak minta bantuan, sebab katanya ada juga minta bantuan melalui NGO, ada minta bantuan pada orang, tapi belum dapat reply dan sebagainya kan. So dia orang datang kepada saya dan minta bantuan kepada saya. Mula-mula saya boleh tolong. Dalam beberapa orang ramai bolehlah saya tolong, tapi bila dah sampai ramai sangat, saya rasa ini memang saya kena collaborate dengan pihak-pihak tertentu yang saya rasa boleh membantu saya lah, sebab golongan ni banyak, ramai sangat kan, dan mungkin di setiap kawasan, setiap negeri, setiap daerah tu diorang punya NGO yang saya boleh collaborate. So mana yang diorang contact saya through direct message ke ataupun email, saya cuba berhubung dengan NGO di kawasan-kawasan mereka untuk sama-sama membantu. I see. Okay. Alright. Okay. Ni ada soalan daripada Murai.my. Image yang dilihat sekarang ni kan, dengan jambang apa semua tu, adakah image PKP ataupun image sebagai komitmen drama atau filem akan datang? Tak ada. Ini tak ada komitmen drama. Ini memang PKP. Ini memang tak ada gimana dah. Okey lah, sebab kalau kita pada hari-hari biasa kita ada event, ada shooting, lepas tu yelah nak berjumpa dengan orang kan. Tapi bila PKP ni tak boleh nak berjumpa dengan siapa, so saya rasa macam okey lah, tak payah nak shave everyday. Inilah penampilan saya kalau tak ada apa-apa lah. Jambang banyak. Dengar tu, ni image PKP ya kawan-kawan. Image PKP. Okay, so kita balik pada soalan drama lah. Okay, so mungkin Remy boleh cerita tentang watak Remy dalam drama Bukan Gadis Biasa. Okay, Bukan Gadis Biasa ni sebenarnya masa syuting tu saya mengalami banyak konflik dalam diri saya. Firstnya first saya cerita pasal watak lah. Watak ni memang bagi saya mencabar juga, sebab trauma tu saya kena carry daripada kecil. Waktu Ryan ni masa dia kecil, dia ni dah didera oleh keluarga, dengan nenek dia, keluarga dia. Jadi trauma tu saya nak bawa daripada kecil sampai ke besar. Anger tu nak kena develop daripada kecil sampai besar. So dalam masa yang sama, cabaran dia adalah pada waktu itu saya melalui banyak macam kesulitan secara personal. Saya kena denggi, arwah ayah saya meninggal, and then dan juga kadang-kadang ada perubahan skrip di saat-saat akhir tu. Itu memang sangat mencabarlah. Banyak elemen masa saya syuting tu. Agak sedikit membantu jugalah sebenarnya, walaupun dalam keadaan konflik tu saya membantu untuk karakter tu kelihatan trauma dan juga marah. Okey, tentak je. Saya soalan dekat tepi ni. Mana? Okey, daripada Pocket TV, Kak Syah bertanya, berapa lama Remy untuk ambil energi perform watak ni dan dapatkan chemistry dengan Aida Jebat? Aida untuk perform karakter ni saya tak memerlukan masa yang banyak pun, because ini cuma sebuah drama kan, so dia punya content untuk karakter tu tak adalah terlalu heavy. Tapi disebabkan plot cerita setiap karakter itu dia ada link kepada antara satu sama lain, itu je yang saya rasa sedikit mencabar. Dan kolaborasi antara saya dengan pelakon macam dengan Aida Jebat, dengan Kak Sheila Rusli dan yang lain-lainnya sangat bagus. So itu memudahkan kerja kami lah untuk melaksanakan karakter dan juga cerita tu dengan baik. Alhamdulillah. Apa lagi satu soalan tu dia kata? Dia kata macam mana dapatkan chemistry dengan Aida Jebat ni memang saya tak tahu lah. Saya baru first time bekerja sama dengan Aida ni tau. Tak pernah jumpa lagi, tak pernah bersua muka.
Tapi bila jumpa dia dekat set tu, dia dah rasa macam kawan lama. Sebab Aida ni dia bawa karakter sebagai seorang budak perempuan yang lasak, juga seorang budak perempuan yang ada trauma daripada kecil. Ya. So chemistry saya dengan dia sama. Saya mungkin cara Aida dia develop karakter tu daripada awal tu sama macam mana saya develop, membuatkan kami dapat keserasian tu. Memang sangat mudah bekerja sama lah. Sebab Aida pun saya masa kerja dengan dia tak ada jenis orang yang kontrol tune ke apa, sebab dia jadi as the character. Dia jadi budak yang lasak, dia jadi macam ala-ala tomboyish. Dan itulah dia tu, saya pula rasa macam aku ni macam abang dia lah. Rasa macam tak ada feeling langsung sebagai nak jadi girlfriend. Memang itu pada awalnya. So sampai ke habis tu masalah tau pada saya, sebab macam mana nak create rasa cinta ni, sebab tak ada rasa sayang ni. Takkan aku nak bercinta dengan pengkit, dengan boys kan. Jadi masalah sebab saya macam mana nak develop benda ni, cuba nak develop benda ni supaya rasa cinta tu datang, tak boleh. Jadi saya kena fake, lepas tu kena jauhkan diri daripada dia sekejap untuk saya develop satu perasaan yang baru. Jadi Aida cepat macam mana komen tu? Remy Ishak sendiri struggle nak bawa watak dia mencintakan watak Fana tu. Kita orang sebenarnya memang apa yang Remy cakap tu betul. Bila kita dah macam kita selesa sebagai seorang pelakon dan dia tu anggap saya macam watak saya Jo. Macam anggap dia macam kau ni penyiasat lah. So Remy tu sebagai Ryan. So kita rasa macam bila yang paling susah scene yang macam nak bercinta aku tak boleh. Memang macam I tak pernah. Okay, to be honest, untuk scene-scene yang macam kena bercinta tu, saya bukanlah tak nervous, tapi okey lah, aku tahulah macam mana nak buat. Tapi untuk watak ni, dengan Remy, aku rasa macam kenapa aku macam tangan menggigil. Nak take tu macam belum ready. Macam mana ni? Macam tu lah perasaan dia. Mungkin sebab Remy dia memang in character. Kita pula macam mana ni? Sebab saya bukanlah watak pengkit, tapi sebab dia macam tak percaya lelaki bila nak. Mungkin betul lah apa yang kita buat tu. Okay, tadi pun Remy ada sebut watak Joanna ni dia lasak kan. So macam untuk Aida sendiri, skala 1 hingga 10 berapa Aida bagi kelasakan dia? Dia sebenarnya bukanlah lasak macam, dia tak lasak fizikal sangat. Dia memang ada belajar macam boxing. Bab-bab tu kalau dia di-threaten ataupun dia rasa terancam, baru dia jadi kira macam dia another person of Joe lah. So dia akan protect orang yang disayang. Tapi dia ni kasar dari dalam. Okay. Dia macam kalau keputusan aku buat ni, aku je. Macam tu. Cara dia cakap ataupun cara dia bawa diri dia taklah macam sekasar mungkin pengkit-pengkit luar. Cuma hati dia lah macam keras sikit macam tu lah. Nasib baik nak jumpa Ryan. So kiranya watak ni dia macam Aida tadi cakap, childhood trauma tu, hati dia keras, penuh dengan rage, marah, macam lah tak kalah aku, kau macam tu lah. Dia bukanlah macam jumpa lelaki je, kepala, tak adalah, itu rempit. So macam kira watak Ryan ni, watak ni tu, dia yang buat Johanna ni percaya lelaki ni tak semuanya sama, macam tu lah gitu. Okay, jadi kiranya sebab drama ni ditayangkan pada bulan Ramadan kan. So macam mana untuk korang dua lah, Remy dengan Aida, apa pendapat korang yang boleh kaitkan drama ni dengan bulan Ramadan tu sendiri? Macam saya rasa apa yang boleh kita kaitkan dengan bulan Ramadan ni is dia punya perasaan lah. Usually dalam setiap drama di Malaysia ni banyak menceritakan tentang kekeluargaan, tentang perhubungan, tentang kasih sayang.
pengorbanan dan sebagainya. Banyak elemen-elemen yang bagus sebenarnya yang disampaikan dalam setiap drama di TV, sebab drama adalah satu mesej kepada orang ramai kat luar sana untuk macam mana kita pupuk perasaan, macam mana kita menyelesaikan masalah. So ini perkara yang baik sebenarnya. Kadang-kadang ada orang melihat sebuah drama tu sekadar hiburan, tapi bukan semuanya sekadar hiburan. Dalam setiap drama itu ada mesej yang kita cuba sampaikan secara likely dan mungkin secara komedi. Tapi itulah saya cakap, bila drama macam ni bukan gadis biasa ni, saya rasa adalah impak dia masih lagi kekeluargaan, perasaan, kasih sayang, hubungan dan sebagainya. So untuk Ramadan saya rasa dia sangat bagus this time, drama bukan gadis biasa ni, untuk tackle orang di luar sana. Mungkin saya percaya dekat luar sana memang setiap orang ada konflik, masalah keluarga, family, masalah kawan-kawan dan sebagainya. So benda ni bukan gadis biasa, saya rasa dia sangat relate, sebab antara hubungan persahabatan saya dan juga office mate saya, hubungan pasangan saya dan juga Aida Jebat pun berlaku, saya dan juga keluarga bersama dengan Sheila Rusli, ayah saya, macam tu jugalah pada semua. So saya rasa memang Ramadan, drama ni bila dia keluar pada Ramadan memang satu time yang tepat untuk semua orang merasai apa yang sedang berlaku terhadap diri masing-masing. Time lah masa PKP ni kan, masing-masing semua orang dah muhasabah diri kan, melihat ke kelemahan diri. So bila drama ni dia keluar, macam kita bagi inject lagi motivation untuk diorang realize. Terasa Sherry dengan muhasabah diri. Sesuai lah masa PKP ni, sebab saya rasa mungkin ada yang mengalami situasi yang sama tapi dia terpaksa berada dalam satu rumah, dia terpaksa macam bersatu. So this is the time untuk tengok masing-masing ada kesalahan masing-masing. Masing kena tahu apa yang terbaik untuk bukan saja diri sendiri, untuk orang lain juga, macam itulah. So this is the drama yang saya rasa sangat sesuai ditonton bukan saja Ramadan tapi masa PKP ni. Okey, ni kita ada soalan daripada Harian Metro untuk Remy Said. Okey, adakah drama ini bakal trending dan mengulangi populariti Remy dalam Nur Kasih? Aduh. Duduk rumah aje kan? Saya tak berani nak cakap apalah, sebab macam pasal trending tu, Nur Kasih tu dah jauh dah 10 tahun ke belakang dah. Nak cakap pasal dia mengulangi balik setiap trending tu, saya tak berani nak cakap. Apa yang saya cuba sampaikan dalam setiap cerita saya adalah mesej. Saya cuma harapkan supaya mesej-mesej itu sampai. Dia menjadi trending atau tidak, itu semuanya terpulang kepada penonton untuk melihat. Kalau mereka suka benda ni relate dengan diorang, mungkin boleh menjadi satu drama yang trending. Tapi yalah, bergantung pada penonton. Hopefully saya berharap sangat agar mesej yang kami cuba sampaikan ini sampai, itu je. Okey, insya-Allah. Okey, so yang terakhir, okey, ucapan Aida dan Remy kepada penonton untuk terus menonton drama ni. Ucapan saya semoga semua rakyat Malaysia nak time-time PKP ni memang tak boleh nak keluar rumah, memang kena tengok TV je. Tontonlah drama bukan gadis biasa ni, sebab saya rasa drama ini bagi impak kepada kita. Kita sampai sebagai pembikin karya dekat dalam Malaysia ni, kita cuba sampaikan setiap mesej itu dalam bentuk hiburan secara light, and take it as something yang boleh kita ambilkan sebagai iktibar dalam hidup kita lah. Saya rasa ini adalah saat yang paling bagus lah untuk setiap orang melihat kesilapan dalam diri masing-masing. So enjoy the show guys. Okay, pada adik? To me, apa yang Remy cakap tadi tu is like the same apa yang I nak cakap. So macam cakap tadi, drama ni dia macam trending ke tak tu is a bonus kan. Cuma kita harap memang time orang tengah duduk rumah, time tengah bulan puasa nanti, dia dapatlah apa yang setiap watak nak sampaikan. So ada yang jahat jadi baik, ada yang jahat jadi jahat juga, ada yang baik jadi baik. Ada yang pengkit dah berubah jadi perempuan. Tapi Remy macam, bukan Remy Rahim macam try lah nak ada anak. So
Suka betul lah dia buat pengkit dia. Memang jadi, pengkit dia memang jadi. Dia memang sama, memang dah macam pengkit dah. Kepala dia selalu duduk bawah ketiak aje. So kenalah tengok drama ni. Dia ada semua cukup lah. Ada garam, ada masin, ada semua benda ada lah. So ada kelakar, ada sedih, ada strength dekat situ. Macam mana nak buat orang jadi lebih kuat lepas dah traumatized pada kecil. Mungkin macam-macam lah benda. So banyak pengajaran lah. I hope this drama gonna be success lah. Yalah. Saya nak ucap terima kasih juga pada Abang Jinggo, kita punya pengarah, selaku penerbit, Kak Sheila Rusli selaku pengarah penerbit. Sebab banyak bagi kita input-input yang bagus untuk drama Bukan Gadis Biasa ni. Secara tak langsung dia pun buka mata saya tentang satu dimensi yang lain dalam kekeluargaan. Thank you. Okay, alright. Okay, so terima kasih Remy, Aida Jebat kerana sudi meluangkan masa dengan kita pada tengah hari ni. Dah boleh makan lunch dah lepas ni. Okay, jadi terima kasih juga pada rakan-rakan media dan juga press kit kita akan hantar seperti biasa selepas ini pada semua. Dan rasanya itu sahaja masa yang kita ada pada hari ini. Thank you all, Remy, Aida. Thank you pada Encik Johan yang masih bersama kita sampai sekarang ni. Terima kasih juga pada rakan-rakan media yang sudi join sesi taklimat media ni. Kita akan keep in touch lagi lepas ni dan kami dari pihak rangkaian televisyen media Memang Berhad mengucapkan selamat berpuasa hari Jumaat kan, 24. Ya. Lagi kita akan mula berpuasa. Selamat berpuasa dan kita akan bertemu lagi lah. Okay, stay safe and stay at home. Okay. Bye. Okay. Bye. Good job guys. Alright, thank you boss. Thank you for joining. Coming pula. Best. Boleh buat. Aida ada lagi. Boleh buat more of this lah. Even kalau tak PKP pun in the future. Sebab dia very refreshing kan. Boleh buat lagi lah in the future. Benda macam ni. Bagus ke PKP ni kan. Yeah. Thank you Aida. Thanks for making it a jovial session. No worries. Bye. Okay. Thank you. Alright. Okay, bye. Alright.